Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami iaitu kumpulan 1 akan membentangkan mengenai bab 8 mengenai etika dalam penulisan dan juga plagiat. Baiklah, bagi isi kandungan dalam bab 8 ini adalah yang pertama, kami akan membentangkan mengenai konsep etika, kedua kepentingan etika, ketiga etika penulisan online dan yang keempat isu-isu dalam etika dalam penulisan. Baiklah, konsep etika. Sebelum kita mengetahui tentang konsep etika, kita mengetahui dulu tentang etika. Etika berasal daripada bahasa Yunani kuno iaitu ethos. Kata Yunani, ethos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak erti, antaranya tempat tinggal yang biasa, pada rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berfikir. Dalam bentuk jamak iaitu taeta, membawa maksud adat kebiasaan. Hal ini menunjukkan bahawa etika merupakan ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika adalah moral. Moral ini berasal dari kata Latin yang bererti kebiasaan atau adat. Oleh demikian, etimologi kata etika sama dengan etimologi kata moral. Kerana kedua-dua ini berasal dari kata yang bererti adat kebiasaan. Etimologi membawa maksud cabang ilmu linguistik yang mengkaji asal-usul dan perkembangan sesuatu kata. Definisi etika. Menurut Kamus Atas Talian Merriam-Webster 2014, etika membawa maksud satu disiplin ilmu berkaitan apa-apa yang baik atau buruk dan merupakan tanggungjawab moral untuk memastikan sesuatu itu baik atau buruk. Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2007, etika bermaksud ilmu berkaitan prinsip-prinsip akhlak atau moral yang menjadi pegangan individu atau pegangan sesebuah persatuan atau pekerjaan. Dalam penulisan, definisi etika membawa maksud merupakan suatu kebiasaan, garis panduan yang perlu diikuti dan undang-undang yang perlu dipatuhi oleh seseorang penulis. Jadi, etika dalam penulisan ini mendorong seorang penulis itu supaya tidak menulis mengikut hati, tidak mereka cipta sesuatu tanpa sebab yang munasabah, dan penulisan yang mereka hasilkan itu tidak mengganggu masyarakat, ketenteraman masyarakat. Dan bagi penulis yang beretika, karya mereka ini bukan sahaja dapat memberi maklumat dan ilmu kepada diri mereka, bahkan mereka mampu untuk membentuk moral yang baik dalam kalangan pembaca. Oleh demikian, konsep etika merujuk kepada analisis dan penerapan suatu konsep seperti benar, salah, baik, buruk dan tanggungjawab. Etika ini sangat diperlukan dalam kehidupan sosial untuk menjaga keharmonian dan keselarasan sesama manusia. Dan oleh kerana itu, dalam menulis, penulis perlu menanam dasar-dasar etika dan moral. Selain itu, etika dalam penulisan penting bagi mengelak berlakunya lambakan penulisan yang tidak bermutu, tidak mengikut spesifikasi sebagai suatu penulisan yang baik atau ditulis mungkin untuk mendapatkan keuntungan semata-mata. Hal ini juga akan menyebabkan khalayak yang membaca penulisan ini tertipu dengan fakta-fakta yang dangkal dan tidak membina masyarakat. Justeru, masyarakat semakin menjauhkan diri daripada pembacaan bermutu dan akhirnya menjadi masyarakat yang cetek pengetahuan dan kurang gemar membaca. Misalnya, pada hari ini, terdapat lambakan penulisan ilmiah di internet seperti di blog dan sebagainya yang jika tidak dipantau boleh menyebabkan masyarakat, terutamanya murid-murid, tertipu dan memplagiat sumber yang tidak disahkan dan tidak bermutu. Kesannya, penulisan yang dihasilkan oleh masyarakat akan bersifat tidak ilmiah. Seterusnya, etika dalam penulisan juga penting untuk memastikan sumber yang disiarkan adalah benar, sahih, tepat dan adil. Banyak kisah di akhbar yang tidak benar dan tepat. Sumber yang diperoleh juga diragui dan tidak boleh dipercayai. Laporan yang diutarakan mungkin berat sebelah. Hal-hal seperti ini akan memburukkan keadaan masyarakat
jika penulisan yang dihasilkan menyokong satu-satu pihak sahaja dan membangkang satu pihak yang lain pula. Contoh penulisan berat sebelah yang sering dibaca ialah penulisan untuk parti-parti politik atau organisasi. Penulisan seperti ini pasti menimbulkan salah faham pelbagai pihak. Dan akhir sekali, etika dalam penulisan penting bagi mengelakkan diri daripada tindakan kecurangan yang biasa dilakukan oleh penulis yang tidak beretika, iaitu plagiat. Plagiat atau membuat rujukan penulisan orang lain tanpa izin atau tidak dinyatakan penulis asal adalah satu tindakan yang tidak beretika. Situasi seperti ini akan menyebabkan seseorang penulis yang melakukan plagiat berupaya mengakibatkan ramai dalam kalangan penulis lain yang disaman kerana memetik bahan tanpa rujukan. Seterusnya ialah etika penulisan online. Media sosial terdiri daripada pelbagai bentuk termasuk majalah, internet, weblog, blog sosial, microblogging, Wikipedia, gambar dan video. Bentuk-bentuk ini seringkali dipaparkan di internet untuk tetapan umum. Oleh itu, etika dalam penulisan diperlukan ketika menulis secara online bagi menghindarkan hal-hal yang tidak diingini seperti penciplakan suatu karya, sama ada menyebarkan berita palsu, mencemarkan nama baik dan sebagainya. Etika amat diperlukan ketika melayari internet agar penggunaannya adalah efektif dan tidak memberi kesan yang negatif kerana bimbang akan ancaman keselamatan ICT terkini yang bersangkutan dengan internet dan komunikasi email. Penggunaan internet yang melampau akan memberi kesan tidak baik bukan sahaja kepada masyarakat, bahkan juga kepada negara. Terdapat beberapa kepentingan etika, antaranya yang pertama, penulis perlu jujur menyatakan rujukan terhadap bahan atau idea yang diambil daripada orang. Yang kedua, penggunaan bahan atau idea dari suatu sumber atau orang lain yang tidak disertakan dengan rujukan dapat dikategorikan dengan kecurian. Baiklah, yang seterusnya adalah berkaitan dengan etika penggunaan email. Seperti yang kita tahu, email digunakan untuk menghantar maklumat, pesanan, video ataupun sebarang makluman, pengumuman dan sebagainya. Jadi, melalui email, sesuatu pesanan dapat dihantar dalam jangka masa yang singkat berbanding dengan kita menggunakan perkhidmatan pos, laju dan sebagainya. Baiklah, apakah etika penggunaan email? Tahukah anda, dalam pada kita menggunakan email dalam kehidupan seharian kita, ada juga etika yang perlu kita patuhi. Antaranya ialah menggunakan secara berhemah. Apa yang dimaksudkan dengan berhemah adalah kita gunakan dengan cara yang baik. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak mengabaikan budi bahasa. Hal ini kerana pada dunia hari ini, pada dunia zaman kini, kita dapati bahawa manusia sering menjadikan carutan sebagai zikir dalam kehidupan mereka. Adakah itu merupakan satu tindakan yang wajar, terutamanya bagi umat Islam? Sudah tentu tidak. Baiklah, seterusnya adalah berkenaan dengan penggunaan bahasa standard. Apa yang dimaksudkan dengan bahasa standard adalah tidak menggunakan bahasa rujak. Dunia zaman ini, mereka cuba mengaplikasikan kedua-dua bahasa di dalam, maksudnya di dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu digabungkan agar percakapan menjadi lebih menarik. Sebenarnya, kita haruslah menghormati setiap bahasa, iaitu dengan tidak mencampur adukkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, terutamanya ketika menggunakan email. Seterusnya adalah tidak menyalahi undang-undang, seperti tidak melakukan rasuah dan sebagainya melalui email, dan juga termasuk tidak berkongsi perkara-perkara yang bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah menyalahi undang-undang agama. Apa dia? Seperti berkongsi bahan-bahan lucah yang berunsurkan perkara yang tidak patut kita lihat dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali adalah sekiranya kita menggunakan email organisasi, jangan sewenang-wenangnya menyalahgunakan email tersebut. Hal ini kerana apabila kita menggunakan email organisasi, maka email tersebut hanyalah digunakan untuk tujuan yang betul, iaitu untuk menghantar file-file ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sesebuah organisasi tersebut. Jangan pernah mencampur adukkan dengan email diri kita sendiri. Itu sahaja untuk email. Seterusnya, etika penggunaan internet. Yang pertama,
maklumat yang dikongsi di internet adalah benar dan sahih. Yang kedua, memuat naik artikel bukan dengan tujuan untuk memfitnah, mengaibkan dan menjatuhkan maruah orang lain. Dan yang ketiga, menyatakan sumber terhadap artikel atau bahan yang diambil atau dirujuk. Baiklah, berkenaan dengan isu-isu dalam bidang penulisan adalah sebelum itu, mari kita lihat balik. Baiklah, dalam penulisan, kita juga perlu ada etika. Bukan setakat etika berpakaian, etika makan dan sebagainya, malah dalam bidang penulisan turut ada etikanya. Ini bagi mengelakkan daripada sebarang kesan-kesan buruk ataupun akibat-akibat buruk menimpa ke atas diri penulis dan juga pembaca. Penulislah terutamanya. Baiklah, yang pertama sekali adalah berkaitan dengan plagiat. Seperti yang kita tahu, plagiat ini secara mudah fahamnya adalah apabila seseorang penulis ingin menyiapkan penulisannya dengan cepat, maka dia akan mengambil idea orang lain dan memasukkan ke dalam tulisannya tanpa menyatakan rujukan dan sebagainya, seolah-olah dia yang menghasilkan ayat tersebut, sedangkan dirinya sendiri yang telah menyalin dan juga menampal perkataan tersebut ke dalam penulisannya. Ini merupakan perkara yang amat salah dalam bidang penulisan. Walaupun perisian komputer zaman ini sudah ada yang boleh mengesan plagiarism seperti Turnitin, Scan My Essay dan Word Check System yang dapat mengesan unsur-unsur plagiarism dalam penulisan tesis dan juga penulisan akademik secara atas talian, namun masih ada lagi golongan yang tidak berhati perut yang menggunakan cara ini untuk menyiapkan tugasan mereka. Jadi ini akan menjatuhkan orang kata image seseorang penulis kerana melakukan ataupun melanggar etika sebagai seorang penulis. Yang seterusnya lah adalah berkaitan dengan penulisan ilmiah, terdapat kesilapan dalam menulis. Hal ini kerana berlaku sebarang isu penulis yang mana mereka telah tertinggal ataupun mereka meninggalkan sendiri data-data yang penting dalam penulisan sampaikan menimbulkan interpretasi pembaca yang lain yang tak sama dengan maksud yang hendak disampaikan. Ini adalah amat bahaya. Dalam senang kata, orang kata baca lain, yang dimaksudkan lain, yang difaham lain, macam tu. Jadi orang boleh dikatakan komen dan juga pandangan penulis dengan pengkaji dah tak selari dengan data yang dah diperoleh dan diabaikan, akhirnya menyebabkan penulisan itu tak lengkap dan tidak jujur serta tidak saintifik. Keadaan ni dia tak akan merugikan bidang keilmuan je, tapi dia akan menyebabkan halayak pembaca dan juga orang yang merujuknya terkesan sekali. Dan yang terakhir sekali adalah berkenaan dengan penulisan ilmiah bukan idea asal penulis. Hal ini demikian kerana penulis ni dia mengakui sendiri bahawa penulisan tu adalah dirinya. Dia bagi kredit kepada dirinya sendiri. Sedangkan itu bukan idea asalnya. Dia ambil daripada idea orang lain. Jadi sebab itulah isu etika dalam penulisan ni tak boleh dipandang ringan ya, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan. Hal ini kerana perkara ini boleh membawa banyak sangat kesan buruk kepada pembaca, penulis, masyarakat dan juga negara. Kenapa kita nak malukan negara melalui perkara ini? Tak nak kan? Jadi kita kena naikkan bidang keilmuan kita, bidang penulisan kita dengan cara apa? Dengan cara kita mengelakkan Malaysia daripada terjebak dengan isu-isu dalam penulisan ini. Baiklah, etika pegangan moral penulis yang perlu diberi perhatian adalah semasa dalam proses penulisannya. Jadi, pesan anda tertanya-tanya, apakah kesan yang akan menimpa diri sekiranya kita melanggar etika dalam penulisan? Yang pertama adalah penulisan sangat-sangat berpotensi besar untuk ditarik semula. Yang seterusnya adalah kita akan mendapat nama buruk sebab kita telah melanggar undang-undang dan berkemungkinan besar kita akan disenarai hitam oleh pihak berkuasa. Seterusnya adalah mencemarkan bidang keilmuan sama seperti apa yang telah saya hujahkan sebentar tadi dan juga menggalakkan penipuan dalam bidang penulisan. Kenapa kita nak galakkan perkara yang mungkar sedangkan kita boleh melakukan perkara yang makruf? Jadi ayuh kita renungkan bersama dan terima kasih atas perhatian anda sepanjang pembintangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.